sehingga kepada pengguna melalui platform digital, orang dapat barang dengan mudah dan insya-Allah dengan harga yang murah. So bila ada jaringan satunya kita boleh tangani isu kos hidup. Sebab kita punya barang in teorinya boleh kita turunkan harga sebab bila dah ramai melalui jaringan dan you can dapat harga yang lebih baik daripada pembekal ataupun pengeluar. So you do bulk purchase, beli banyak, kau boleh dapat diskaun, dan kalau bayar awal boleh dapat diskaun lagi. Jadi bila kita nak sampaikan barang itu kepada pengguna, kita tak ada masalah untuk turunkan harga. Sebab balik kepada prinsip asas koperasi itu, dia bukan maximization of profit. Dia kena untung untuk menampung kos perniagaan dia, tapi boleh kurangkan harganya untuk ahli dapat faedah yang lebih. Yang keduanya selain daripada BA100, ini apa yang saya sebut kita juga buat program untuk penguasaan pasaran ataupun pengeluaran. Ini of course benda yang kita baru lancar, baru kurang setahun itu dalam at least 3 projek kita ni. Tapi matlamat akhir kita tak bolehlah nak mengambil alih menguasai. Kalau misalnya susu lembu kan, memang kita tahu dia memang dia orang swasta. Kalau angkasa kata kami nak ambil alih, itu tidaklah, memang kita tahu. Kita sangat kecil pada maksudnya penguasaan koperasi dalam pengeluaran susu lembu. Tapi sekurang-kurangnya kita ada matlamat, kita nak create another chain supaya gerakan koperasi boleh menjadi salah satu pemain utama mengeluarkan susu lembu berkualiti melalui baka-baka lembu yang berkualiti. Sebab itu kita bekerjasama dengan NACF, National Agriculture Cooperative Federation, daripada Korea. Kita baru saja dapat ladang kita di Johor yang baru diluluskan oleh kerajaan minggu lepas, alhamdulillah. So ini kita boleh bergerak laju sikit lah So itu kita nak dalam tempoh 3 generasi misalnya, kita ada lembu yang boleh mengeluarkan susu sehingga 35 hingga 40 liter berbanding 15 sekarang. So ini antara yang kita buat lah. Saya ingat saya tak ada masa kot je. Saya minta maaf tuan, itulah kita dah terlebih makan masa orang sekarang. Tapi insya-Allah kita nampak dah gambaran apa itu keusahawanan sosial yang tuan Haji gamarkan menerusi gerakan koperasi, dan perancangannya bila kena strateginya, insya-Allah ramai akan dapat manfaat, tambah-tambah lagi berkongsikan kegembiraan Angkasa sendiri nak menyambut 50 tahun peranannya membantu gerakan koperasi di Malaysia. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Tuan Haji, minta maaf atas masa yang terbatas ni. Saya pun minta maaf lah. Ya, tak ada masalah. Celoteh lebih sikit. Tapi yang penting selamat berpuasa. Sama-sama juga insya-Allah. Jumpa lagi Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, itu dia mesra koperasi kita hari ini bersama CEO Kumpulan Angkasa untuk bercerita tentang keusahawanan sosial dalam gerakan koperasi. Betul, dan rasanya itu merupakan penutup tirai untuk segmen Warna Pagi edisi hari Rabu hari ini 14 April 2021. Dan selepas ini Nur Hayati Paradi akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan Lil Alamin. Yati pun hadir dalam studio sekarang ni. Dah cakap pinggang. Dah cakap pinggang dah. Sorry Yati. Maaf cikgu. Yang penting lepas ni Rahmatan Lil Alamin bersama Ustaz Rashidi Ramli Al-Jawhari. Esok kita sambung untuk Warna Pagi ya. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara mesra koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebahasaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 03-7800-7800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim Infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi Skim Infak Lil Wakaf Angkasa 03-78846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pekerja dalam industri perkilangan dan pembuatan khususnya di negeri Pulau Pinang dan Selangor akan diberikan keutamaan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ini kerana kedua-dua negeri berkenaan merupakan zon industri dengan aktiviti ekonomi yang amat rancak. Tambah Menteri berkenaan, pihak kerajaan amat komited untuk memastikan proses program imunisasi COVID-19 kebangsaan dapat dilaksanakan seberapa segera termasuklah pemberian suntikan terhadap pekerja asing. Pasukan pemantau polis akan menjalankan pemeriksaan dari rumah ke rumah bagi mengesan penduduk yang melarikan diri dari 13 lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Tawau, Sabah. Menurut Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Peter Umbuas, pihaknya akan mendapatkan senarai penduduk berdaftar yang tinggal di 13 lokaliti terbabit bagi tujuan pengesanan. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Pegawai Kesihatan Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau, Dr. G. Navarindran berkata, tindakan penghuni meninggalkan rumah selepas pengumuman PKPD adalah tidak bertanggungjawab kerana berisiko menjadi penyebar COVID-19 ke kawasan yang lain. Bangladesh berharap Malaysia akan memainkan peranan penting untuk membawa isu pelarian Rohingya ke peringkat ASEAN dan membantu Bangladesh mencapai penyelesaian jangka masa panjang terhadap krisis tersebut. Pada program Ambassador Global Lecture Anjuran Universiti Teknologi Malaysia UTM di Kuala Lumpur, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Muhammad Gholam Sarwa berkata, Malaysia adalah antara negara terawal membantu Bangladesh pada awal krisis Rohingya tercetus pada tahun 2017. Beliau juga berkata Malaysia sentiasa menyokong Bangladesh dalam isu berkenaan di pelbagai forum antarabangsa termasuk pada Sidang Kemunja ASEAN dan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini dilanjutkan sehingga 16 April 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga, pendengar yang bertuah akan menerima t-shirt eksklusif Radio IKIM. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Kapsul Masa. Pada 9 April dalam tahun 2012, Majlis Pecah Tanah Pusat Perlindungan dan Bimbingan Saudara Muslim Darul Hidayah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau MAWIP di Jalan Sentul, Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Major Jeneral Datuk Seri Jamil K. bin Haji Baharom. Darul Hidayah merupakan satu lagi usaha proaktif MAWIP dalam menyantuni golongan saudara Muslim dan menyediakan bimbingan, latihan serta perlindungan kepada golongan tersebut. Pihak MAWIP telah meluruskan 19.79 juta ringgit bagi pembinaan kompleks setinggi 5 tingkat di atas tanah berkeluasan 0.66 hektar dan mampu menampung sehingga 300 orang pada satu-satu masa. Selain itu, ia dilengkapi dengan dewan, surau, bilik rawatan dan lain-lain kemudahan berkaitan. MAWIP telah melaksanakan pelbagai program dalam membantu golongan saudara Muslim, antaranya penyaluran bantuan zakat kepada badan-badan bukan kerajaan, NGO, yang bertanggungjawab kepada golongan saudara Muslim. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Alhamdulillah waktu ini kembali bersiaran saya Nur Hayati Paradi temankan sahabat pendengar menerusi perkongsian aspirasi edisi Rabu yang positif. Sudah pun 10 minit pagi. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan Warna Pagi. Sufian Amrin dapat tinggal wallet. Kan kalau nak belanja cakap ya. Sufian dan apa pun. Terima kasih kepada Sufian dan juga Hazwan untuk perkongsian hari ini Warna Pagi. Alhamdulillah dan bersama Yati insyaAllah 3 jam kita akan bersama menerusi perkongsian kita akan mulakan kejap lagi. Kita ada Rahmatan Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Hari ini kita nak kongsikan masih dalam bab penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wangi-wangian ataupun berwangi-wangian. Bagaimana baginda Rasulullah berwangi-wangian? Jom kita nak ambil contoh supaya kita dapat mengamalkannya berserta ilmu insya-Allah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama Yati, ikuti perkongsian Rahmatan Alamin kejap lagi di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan saat ini jom kita bersama dengan Rabbani dengan hikmah Ramadan. Terkandung di dalam bulan Ramadan.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat pendengar. Menerusi perkongsian kita pada hari ini, kita akan teruskan untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Kita ada perkongsian rahmatan lil alamin, insya-Allah. Untuk bersama sahabat-sahabat, kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di hujung talian untuk perkongsian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sudi bersama sekali lagi dalam perkongsian dalam Rahmatan Alamin hari ini. Dan kali ini Ustaz akan bawakan kepada kita sambungan lagi dalam penampilan, bab penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita fokus tentang berwangi-wangian. Ada yang berwangi-wangian ke hari ini? Bulan puasa boleh berwangi-wangian ke Ustaz? Insya-Allah banyak, insya-Allah soalan-soalan akan diutarakan untuk Ustaz. Tapi awalan ini kita kongsikan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan berwangi-wangian, cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Yati dan seterusnya sedang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan dengan Ramadan. Sebenarnya bila Allah memberikan keizinan kepada kita untuk menemui bulan Ramadan, bermaksud Allah beri kita peluang untuk jadi baik, satu. Yang kedua, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Sebab Ramadan dia berasal dari kalimah ramda. Ramda ni panas membakar. Kalau orang dahulu menamakan bulan ini dengan sebab cuaca yang terlalu panas, tetapi Islam dan Allah menyebut dalam Quran syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah sebut jelas kerana Ramadan fungsinya adalah untuk membakar dosa-dosa manusia. Dan sebab itu kalau kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam bulan Ramadan adalah satu anugerah yang sangat besar sebenarnya. Itu yang patut kita syukuri. Cuma Yati dan sidang penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita selalu sebut ahlan wa sahlan Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, kan? Okey. Adakah benar-benar kita menghayati maksud ahlan wa sahlan ataupun selamat datang kita maknakan? Sebab ahlan wa sahlan bermaksud Ramadan kau datang macam ahli keluarga aku. Lepas tu Ramadan kau datang menyenangkan aku, bukan menyusahkan aku. Adakah benar-benar Ramadan menyenangkan kita? Ataupun kita kata, alah, bila masuk bulan Ramadan dah tak boleh makan dah. Dah tak boleh makan dah. Adakah dia menyusahkan, alah, Ramadan nanti dah tak boleh main bola. Ramadan tak boleh ni, kan. Jadi adakah Ramadan benar-benar datang yang disebut sebagai sahlan. Sahlan ni memudahkan kita sebenarnya, kan. Sebab itu masyarakat Melayu kita sangat hebat kalau menerima tetamu, ya. Sebab itu disebut, kita bincang yang lepas tentang bantal, kan. Kalau kata Nabi SAW, salatun la turad, 3 perkara jangan kamu tolak. Al-wasaidu bantal. Kenapa bantal? Bantal ni secara tuan rumah memulihkan tetamunya. Masyarakat Melayu kita lagi dahsyat, kan, Yati dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Dia kata tidur sinilah, kan, tidur sinilah, dahsyat. Jadi yang datang pada kita adalah tetamu yang sangat istimewa, itu Ramadan yang kita jumpa setahun sekali. Setahun sekali. Adakah kita benar-benar rasa seronok dan rasa bertuah bila tetamu yang Ramadan datang kepada kita lagi tahun ini? Tapi malangnya kadang-kadang kita dengar baru hari pertama dah ada lagu raya, kan. Seolah-olah macam kita halau tetamu kita nak tunggu tetamu yang lain, namanya raya Syawal, kan. Baru hari pertama dah buka lagu raya, kadang-kadang macam tu, kan. Jadi tak sesuai lah, sebab kita sedang memulihkan tetamu kita yang namanya Ramadan. Jadi kita kena memperhambakan diri, istilahnya lah. Kita kena memuliakan Ramadan dengan kita beribadah, dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita sebab memuliakan Ramadan, memuliakan tetamu kita yang namanya Ramadan. Alhamdulillah hari ini hari kedua kita berpuasa, kan. Dan kali ini mungkin berbeza sikit dengan Ramadan yang lepas. Tapi sebenarnya Ramadan yang lepas adalah Ramadan yang terbaik sebenarnya. Kita boleh duduk bersama ahli keluarga kita. Kita mungkin ketika itu kita lihat bahawa Ramadan dalam tempoh PKP adalah Ramadan yang kita rasa tak seronok. Kita rasa Allahumma salli ala Muhammad, kita rasa macam tak bestnya Ramadan kali ni,
Tapi bila kita dah keluar daripada PKP, kita sekarang berada di PKPB dan PKPP dan dibenarkan solat-solat tarawih, kita rindu Ramadan kita pada PKP yang lepas. Kita boleh bertadarus sama-sama dengan anak-anak. Sekarang anak-anak sekolah kan, kita baca Quran dengan isteri ataupun baca Quran seorang dah kan. Solat tarawih kan, anak-anak kan anak kecil tak dibenarkan lagi untuk solat tarawih. Jadi ada anak-anak kita yang tak solat tarawih di rumah. Jadi sebenarnya Ramadan yang lepas adalah Ramadan terbaik. Sebab itu setiap perkara yang Allah berikan kepada kita ada hikmah yang tersembunyi. Kita akan tahu hikmahnya bila kita dah melaluinya. Sebab itu kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masih tak terlambat untuk kita perbaiki Ramadan kita kali ini, supaya Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas, insya-Allah. Okey. Hati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masuk dalam bab penampilan yang seterusnya adalah berwangi-wangian. Rupanya berwangi-wangian ini juga adalah sudut penampilan kita. Dan kalau kita bicara dalam hadis Nabi SAW yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ni panjang. Cuma hadis ni termasuk dalam bab akhlak Nabi SAW, dan saya ambil sedikit potongan daripada hadis ni yang menyebutkan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku tidak pernah menyentuh kain yang diperbuat daripada bulu dan sutera, begitu juga sutera sesuatu yang lembut daripada tapak tangan baginda SAW. Dan seterusnya kata Anas bin Malik, aku tidak pernah menghidu bau minyak misk. Misk yang kita bincang adalah bau kasturi, bau kasturi. Begitu juga minyak atar yang lebih wangi daripada peluh baginda SAW. Jadi peluh baginda ni lebih wangi daripada minyak wangi. Kalau kita merujuk pada hadis ni, apa rasionalnya ataupun apa pentingnya Nabi berwangi-wangian, sedangkan baginda SAW sendiri dah wangi dah, lebih wangi daripada lebih wangi daripada bau misk, bau kasturi dan atar, minyak atar. Maksudnya Nabi lebih wangi daripada itu. Jadi apa rasionalnya, apa kepentingannya atau apa pentingnya Nabi berwangi-wangian? Rupa-rupanya sebab itu kita sebut bahawa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu adalah contoh yang terbaik. Baginda SAW dia berwangi-wangian sebenarnya memberi isyarat kepada kita, memberi panduan kepada kita. Sebagai orang Islam, kita dituntut untuk berwangi-wangian. Ini dia sudut akhlak, nanti kita akan bincang, nanti ada 3. Kenapa dia sudut akhlak kita ni diminta untuk berwangi-wangian? Pertama adalah sebab Islam tu agama kebersihan. Islam tu agama kebersihan. An-nazafah. Dan sebab itu wudu pun dalam bahasa Arab, dari sudut bahasa diterjemah an-nazafah. Al-wudu logatan an-nazafah, ataupun al-hasan yang baik, ataupun al-baha keindahan. Jadi wudu ni adalah kebersihan, kebaikan dan keindahan. Wudu dalam Islam ada wudu kan. Okey, Allahumma salli ala sayyid. Berwangi-wangian juga adalah satu lambang Islam, maksudnya lambang kebersihan, lambang kecantikan, lambang keindahan. So itu baginda SAW walaupun dah wangi, peluhnya lebih wangi daripada bau misk dan bau atar, tapi baginda SAW tetap berwangi-wangian kerana isyarat pada orang Islam itu adalah wangi ataupun kebersihan, bersih. Itu yang paling penting sekali. Dan seterusnya kalau kita bicara banyak kebaikan, kalau kita bincang tentang hadis Nabi SAW tentang berwangi-wangian ni, kita boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab muka surat 158. Kalau siapa yang ada 158, bab ta'aturi, maksudnya berwangi-wangian Nabi SAW. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an abihi, daripada bapanya, qala kana li Rasulillah sallallahu sukkatun yatatayyabu minha. Nabi SAW memiliki satu bekas minyak wangi dan Nabi berwangi-wangian dengannya. Okey. Kemudian hadis yang lain, kata Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu at-tayyib. Nabi SAW tidak akan menolak minyak wangi ataupun tidak pernah menolak minyak wangi. Okey, dan hadis yang saya bacakan tadi, an Ibnu Umar qala Rasulullah SAW thalathun la turad. Tiga perkara jangan kamu tolak: al-wasaidu, bantal; ad-duhnu wat-tib, minyak dan minyak wangi; al-laban, susu.
Yang pertama, bantal kita dah bincang yang lepas, cara tuan rumah memulihkan tetamunya. Jadi diberikan kita bantal. Masyarakat kita lagi dahsyat, itu tidur sinilah kan. Walaupun kita balik kampung, rumah mak kita tak sampai pun berapa kilometer dengan rumah makcik kita. Tapi bila kita singgah rumah makcik kita, tidur sinilah, tidur rumah makcik lah. Tak apalah tidur rumah mak malam ni, tak apalah tidur rumah makcik. Maksudnya ini cara kita memang masyarakat kita memuliakan tetamu sebenarnya kan. Okey. Duhnu wa tib ni minyak wangi. Minyak wangi. Itu minyak wangi ni ada kebaikan. Yang ketiga al-laban, susu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata tidak ada yang aku temui atas muka bumi ini yang padanya terkandung makanan dan minuman melainkan susu. Jadi bulan Ramadan ni terbaiknya kita minum susu lah kan. Sebab susu ni padanya terdapat makanan dan minuman. Yang terbaik lagi kita buat susu campur dengan korma untuk sahur, insya-Allah kuat, akan bertahan sampai ke petang. Galakkan anak-anak kita. Jadi 3 perkara ni jangan tolak, sebab ketiga-tiga perkara ni ada kebaikannya. Yang pertama bantal, yang kedua minyak wangi, yang ketiga adalah susu. Itu yang disebutkan oleh hadis tentang ini, tentang Nabi SAW. Okey. Bila kita bicara pula Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tentang dari sudut penampilan. Kenapa kita dituntut dari sudut penampilan ini berwangi-wangian? Berwangi-wangian. Dari sudut psikologinya, kalau kita nak bincang, ini kita bincang psikologi dulu, insya-Allah lepas ni kita sambung tentang sains dan akhlak. Dari sudut psikologi, saya terbaca satu petikan daripada Dr. Wan Muhammad Roshidi, bukan Roshidi Wan Mahmud, daripada dia merupakan pakar perunding psikologi dan psikiatri unit perubatan tingkah laku saraf Kedah Medical Center di Alustar. Dia kata wangi-wangian mampu meredakan tekanan. Ini dari sudut psikologi, bila seorang tu stres, wangi-wangian ni mampu meredakan tekanan. Dan saya rujuk dengan sahabat saya ataupun guru saya, Puan Rina Bahar, kan, pakar perunding image, kan, dia menyebutkan bahawa lavender tu adalah aroma terapi untuk mengurangkan stres, mengurangkan stres. Dia mampu untuk menghilangkan kita punya stres ni. Dia panggil fight or flight. Stres yang menyebabkan kita nak melawan ataupun kita nak melarikan diri. Dia sebut tentang tu. Okey, jadi akan melegakan seorang. Wangi-wangian juga dihasilkan daripada minyak wangi, dan bahan-bahan beraroma mampu membuat seorang terkesan dari segi psikologi dan erti kata melegakan tekanan dan stres ringan. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, kenapa? Rupa-rupanya bila kita berwangi-wangian akan meningkatkan tahap keyakinan seseorang. Jika seorang itu badannya berbau busuk, dia akan menyangka semua orang terhidu bau badannya. Jadi secara tak langsung dia akan rasa meminggirkan diri pada orang lain. Yang kedua, kalau dia bercakap contohnya, dia rasa bahawa semua orang yang ada di sekelilingnya terhidu bau busuk daripada mulutnya ataupun badannya kan. Jadi dia akan menyebabkan orang tu bercakap pun dia teragak-agak. Jadi akan secara tak langsung menurunkan tahap keyakinan dia, ataupun dia panggil confident level. Maksudnya kalau orang yang berwangian ni akan meningkatkan confident level seseorang, meningkatkan tahap keyakinan seseorang. Jadi sebab itu dari sudut psikologi, kenapa kita dituntut untuk berwangi-wangian, terutamanya pendakwah, para asatizah, kan, imam, juga penting berwangi-wangian sebab mereka ni akan berhadapan dengan ramai orang dan mereka imami solat. Kemudian ustaz ni dia menyampaikan kuliah ataupun ni. Sebab itu kalau kita kata tak wajib wajib nanti kan wajib taklifi pula. Kita dengan perkataan mesti, wajib dalam erti kata harus harus bahasa Indonesia harus seseorang tu semestinya seorang tu berwangi-wangian untuk itu, insya-Allah. Jadi kita sambung selepas ni untuk seterusnya, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk sahabat pendengar saat ini yang sedang menonton secara langsung di FB IKIM FM ataupun di YouTube channel IKIM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita. Hari ini kita belajar berkenaan dengan wangi-wangian. Itu sebahagian daripada penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah wangi. Masya-Allah.
masya-Allah rindunya, masya-Allah. Dan kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat ketika selepas ini tentang kesihatan dan sebagainya, rasional sebalik itu kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Kita sambung tadi Ustaz bila kita cerita tentang penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fokus tentang berwangi-wangian. Baginda Rasulullah peluhnya pun dah wangi. Tapi nak menyatakan bahawa pentingnya untuk kita berwangi-wangian dari sudut psikologi tadi Ustaz kata akan lebih tenang, kurangkan tekanan, kemudian tingkatkan tahap keyakinan. Alhamdulillah. Ada yang tanya Ustaz di Facebook IKIM kata, betul ke Ustaz kalau kita pakai wangi-wangian ni syaitan takut lari? Ada soalan-soalan. Kita banyak lagi soalan-soalan kita akan ajukan kepada Ustaz. Sebenarnya kita nak sambung lagi perbahasan kita tentang berwangi-wangian ini Ustaz. Silakan. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Kenapa Nabi bersabda jangan tolak minyak wangi? Ataupun bila diberikan minyak wangi kepada kita jangan tolak. Ada 5 kebaikan sebenarnya. Yang pertama, bau wangi itu keluar daripada syurga. Bau yang wangi itu adalah bau yang keluar daripada syurga. Sebagaimana hadis daripada Uthman An-Nahdi, qala Rasulullah sallallahu idza u'tiya ahadukum ar-raihan fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Daripada Uthman An-Nahdi katanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang daripada kamu diberikan ar-raihan, ar-raihan ni wangian, dia tidak boleh fala yarud, jangan dia menolaknya.
Kerana wangian itu kharaja minal jannah, keluar daripada syurga ataupun berasal daripada syurga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Itu yang pertama. Rupanya bau yang wangi ni adalah bau yang keluar daripada syurga. Jadi jangan tolak, sebab kalau kita tolak bau yang wangi ni ataupun wangian, seolah-olahnya macam kita tak suka kepada syurga. Tu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, rupa-rupanya bau wangi adalah simbolik kepada syurga. Simbol kepada syurga. Sebagaimana Allah jadikan api dengan kepanasannya simbolik ataupun simbol kepada kepanasan api neraka. Jadi Allah turunkan juga wangian ini ataupun bau wangi simbolik kepada syurga. Jadi jangan tolak, sebab itu merupakan simbol kepada syurga. Okey. Yang ketiga, orang yang berwangi-wangian akan didampingi oleh para malaikat, sebab malaikat suka dengan orang yang berwangi-wangian. Jadi secara tak langsung menjawab soalan daripada Cik Muhammad Fauzi di FB kita kan, tentang kalau kita pakai minyak wangi, syaitan jauh ke ataupun syaitan tak suka ataupun lari ke? Syaitan takut ke? Ya, betul. Sebab bila didampingi oleh para malaikat dan wangi-wangian ini, dia wangi akan dijauhi oleh syaitan. Sebab syaitan ni suka kepada perkara-perkara yang busuk dan kotor. Sebab itu tandas tu tempatnya syaitan kan. Dan doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada khubusi, syaitan jantan dan syaitan betina. Sebab tandas tu adalah tempat syaitan, sebab kotor dan najis kan, dan berbau busuk. Sebab itu syaitan suka tempat-tempat yang kotor dan berbau busuk. Bila berwangian, syaitan tak suka. Ada satu perubatan Islam dengan menggunakan minyak wangi ya. Ini bila dikesan, rupanya jin yang ni pun tidak suka kepada bau wangi, tidak suka pada bau wangi. Okey, dia suka kepada bau busuk. Dan kita tahu jin dan syaitan ni adalah bangsa yang sama kan, sebab syaitan tu adalah daripada jin adalah syaitan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila kita berwangi-wangian, secara tak langsungnya akan dihindari ataupun dijauhi daripada syaitan. Yang kelima, dari sudut sains dia ataupun dari sudut sains, dia menguatkan tubuh badan kita, sebab itu dipanggil aromaterapi. Jadi minyak wangi ni dia ada 3 cara penggunaan dia lah. Yang pertama sekali adalah kita pakai di rumah dengan cara wap, ataupun dipanggil istilahnya ialah bukhur. Bukhur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pakai pada badan. Okey. Yang ketiga adalah dijadikan sebagai untuk urutan kaki ke, urutan badan ke. Tu. Jadi ada 3 penggunaan minyak wangi ni, terpulanglah. Semua tu kebaikan untuk kita. Jadi ada 5. Pertama, bau yang keluar daripada syurga. Yang kedua, simbol kepada syurga. Bau wangi itu simbol kepada syurga, sebagaimana api dengan kepanasannya simbol kepada kepanasan api neraka. Yang ketiga, akan didampingi oleh para malaikat. Yang keempat, akan dijauhi oleh syaitan, kerana syaitan suka bau yang busuk, tak suka bau wangi. Yang kelima adalah menguatkan tubuh badan. Itu yang disebut tentang itu. Okey. Kalau kita bincang dari sudut sains terus insya-Allah. Saya rujuk My Health portal My Health Kementerian Kesihatan Malaysia, disebut bahawa apa yang dimaksudkan dengan bau badan. Apa yang dimaksudkan dengan bau badan? Ya, ini peluh yang keluar bersama dengan bakteria. Peluh yang keluar bercampur bersama dengan bakteria di permukaan kulit adalah punca yang menyebabkan bau badan. Bau badan. Okay, rupanya pada kulit kita ni ada bakteria. Sebab itu kita bincang tentang yang lepas dari sudut pakaian Nabi SAW. Nabi suka pakai kapas, dan sebut pula dalam kitab Adabus Syafi'i tentang 4 perkara yang menguatkan tubuh badan. Kata Imam Syafi'i, pertama adalah makan daging katanya kan. Yang kedua, Allahumma salli kerap mandi. Rupanya bila kerap mandi ni dia membersihkan bersih kan, menghalang bakteria. Yang ketiga, berpakaian daripada kapas. Bila kita bincang berpakaian daripada kapas, rupanya kapas cotton ini dia menyerap peluh. Jadi bila menyerap peluh, kita menghalang daripada pembiakan bakteria pada kulit kita, peluh tu. Yang ketiga, yang keempat, berwangi-wangian. Imam Syafi'i sebut 4, makan daging, kerap mandi, kemudian berpakaian berkapas, dan keempat, berwangi-wangian. Itu adalah cara 4 perkara yang boleh menguatkan tubuh badan kita. Okey.
disebut juga dalam portal ni, bau badan dipengaruhi juga oleh beberapa jenis makanan seperti bawang putih, bawang merah kan, dan kari. Dan kari disebut dalam ni dan kari. Jadi adakah terdapat individu tertentu yang lebih cenderung untuk mendapat bau badan, disebut dalam persoalannya. Jawapannya adalah sesiapa sahaja boleh mengalami masalah bau badan, walau bagaimanapun remaja lelaki lebih cenderung mendapat masalah bau badan berbanding remaja perempuan. Ni ada dua. Yang pertama pemakanan. Pemakanan lelaki dan perempuan berbeza. Orang perempuan tak suka makan bawang, tak suka makan bawang mentah berbanding lelaki dia suka makan bawang. Dan kalau ikut kajian pula, bawang ni baik untuk kesuburan lelaki. Sebab itulah kenapa lelaki tertarik dengan bawang kan. Yang kedua, rupa-rupanya lelaki ni lebih aktif berbanding perempuan. Dia lebih aktif, maksudnya aktiviti-aktiviti yang lasar, yang biasa dilakukan oleh lelaki berbanding wanita. Sebab itu masalah bau badan lelaki lebih kuat daripada wanita. Sebab itu kalau kita rujuk tentang, ada satu hadis Nabi SAW tentang minyak wangi bagi lelaki dan minyak wangi bagi perempuan. Ada beza kan? Ada. Sebab itu disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, Tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Kata Nabi SAW, minyak wangi bagi lelaki apa yang terzahir kuat baunya dan tersembunyi warnanya. Dan minyak wangi bagi wanita apa yang terzahir warnanya dan tersembunyi baunya. Okey. Sebab itu orang lelaki ni kena bau yang kuat dan warna tersembunyi. Contohnya lelaki ni ada hadis yang melarang untuk menggunakan za'faran kan, safran kuning tu, jadi tak boleh dizahirkan warnanya. Tapi baunya kena kuat, sebab lelaki ni badan ni lebih berbau busuk berbanding perempuan. Sebab itu dia minyak wangi bagi lelaki adalah ma zahara rihuhu, apa yang terzahir ataupun jelas kuat baunya. Okey. Dan kemudian minyak wangi bagi perempuan, dia yang tersembunyi baunya. Maksudnya bukanlah tak boleh berwangi-wangian. Kalau tak boleh berwangi-wangian, tak adalah keluar hadis ni. Maksudnya minyak wangi bagi perempuan apa yang terzahir warnanya dan tersembunyi baunya kan. Jadi boleh, cuma dengan syarat baunya tu tersembunyi. Tidaklah dia melalui satu lorong ataupun satu majlis itu baunya tertinggal. Sehingga dicium oleh lelaki ajnabi kan. Sebab itu dalam sebuah hadis disebut bahawa Allahumma salli tentang larangan bagi wanita ni untuk dia berwangi-wangian. Berwangi-wangian yang menyebabkan Allah SWT, orang lelaki ajnabi terhidu baunya, yang menyebabkan dia ni terangsang syahwatnya dan disebut sebagai penzina kan. Sebab itu tak boleh. Cuma maksud yang tersembunyi bau bagi wanita tu adalah dia sekadar dia dan orang sebelahnya saja bau. Yang dekat je boleh bau. Yang dekat je bau. Bukan dia lalu pada satu lorong tu meninggalkan bau yang sangat kuat. Ataupun bila dia ada satu majlis tu baunya sangat tajam dan sangat kuat. Kan, itu akan menyebabkan lelaki yang mempunyai penyakit hati akan terangsang ataupun akan naik syahwatnya. Sebab itu tak dibenarkan. Tetapi kalau bagi suami isteri tak ada masalah. Bagi suami isteri tak ada masalah. Dia nak mandi minyak wangi ke kan, nak mandi minyak wangi ke, bau minyak wanginya terlalu kuat ke, tak apa. Itu di rumah dan dia dengan suaminya, itu tidak menjadi masalah. Ini kalau dia keluar daripada rumah dengan berwangi-wangian. Okey. Berwangi pula wangi yang kuat baunya sehingga terzahir baunya, itu yang dilarang oleh Nabi SAW dan dilarang oleh Islam tentang itu. Sebenarnya Yati dan sidang pendengar yang oleh Allah SWT sekalian, bila waktu sunnah sebenarnya kita pakai minyak wangi ni kan? Ada orang tanya kan, bila waktu yang sunnah? Adakah sunnah pada setiap masa? Okey, jom kita bincang. Ada 7 tempat yang disunnahkan memakai minyak wangi. Yang pertama pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Okey.
Okey, yang kedua pada hari raya, sama ada hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri. Yang ketiga ketika hendak ihram. Ketika hendak ihram. Kalau kita rujuk ihram untuk umrah ni paling lama pun 2 jam je kan. Tapi kalau kita ambil ihram untuk haji, lagi-lagi kalau kita ambil haji ifrad, kita masuk je Mekah, kita dah ambil ihram, kita boleh buka ihram ketika mana dah melaksanakan tahlul awal kan, tahlul awal. Jadi kalau bayangkan 19 hari di Mekah, 19 hari lah kita akan berihram dengan bau badan kita kan. Jadi sebab itu sunnah dipakai ketika ihram, bukan dipakai selepas daripada niat ihram. Kalau dipakai selepas daripada niat ihram, dia dikenakan dam, dikenakan dam sebab melanggar larangan ihram. Seterusnya yang keempat menghadiri solat jamaah. Sebab itu penting ni sekarang ni. Solat tarawih dah dibenarkan. Jadi kena berwangi-wangian. Sunnah dipakai ataupun berwangi-wangian ketika menghadiri solat jemaah. Solat tarawih ke, solat fardu ke. Yang keenam menghadiri majlis keraian. Menghadiri majlis keraian. Okey, menghadiri majlis keraian. Kenduri kahwin, apa juga majlis-majlis keraian, sunnah memakai wangi-wangian. Yang keenam majlis ilmu dan tadarus Al-Quran. Saya pernah terbaca kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau dia ingin membaca Al-Quran, dia akan mandi, kemudian dia akan memakai pakaian yang jarang dipakai, maksudnya pakaian yang cantik, pakaian yang bersih. Kemudian bagi Sayyidina Umar akan berwangi-wangian, barulah dia membaca Al-Quran. Itu adab dengan Al-Quran, adab dengan Al-Quran. Kita kadang-kadang Masya Allah, tutup kaki dengan sejadah je baca Quran. Tutup kaki dengan sejadah je baca Quran. Yang paling dahsyat sekali, kadang-kadang dia baca Quran, dia ambil sejadah tu buat tutup ni, buat tutup kepala. Tutup kepala, lepas tu baca Quran. Adab kita dengan Al-Quran kan, tu majlis ilmu dan tadarus Al-Quran. Bila tadarus Al-Quran, kita kan akan bersama dengan orang ramai. Sunnah berwangi-wangian. Yang ketujuh, ketika bersama isteri ataupun ketika bersama suami. Jadi ada 7 tempat yang disunnahkan berwangi-wangian. Pertama, hari Jumaat. Yang kedua, hari raya. Yang ketiga, ketika hendak ihram. Yang keempat, menghadiri solat jemaah. Yang kelima, menghadiri majlis keraian. Yang keenam, majlis ilmu dan tadarus Al-Quran. Yang ketujuh adalah ketika bersama isteri. Ketika bersama isteri. Itu yang kita nak bincang. Dan kalau kita bincang tentang rasional akhlak tadi lepas ni kita masuk tentang yang sikit tentang perbahasan. Saya tahu ada yang bertanya, Ustaz, betul ke minyak wangi ada unsur alkohol tu dibenar ke tak dibenar ke kan? Nanti kita bincang tentang tu insya-Allah. Kalau kita ambil sebenarnya, kenapa kita bincang tadi tentang solat Jumaat, solat fardu, majlis keraian, majlis ilmu, majlis tadarus, sebenarnya dari sudut akhlak adalah Islam tu agama kebersihan. Sebab itu ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah, yakni athum, fala yaqrabanna masjidana." Kata Nabi SAW, siapa yang makan daripada pohon ini, iaitu bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Nampak tak? Jadi kenapa? Sebab dia sifatnya mengganggu. Sifatnya mengganggu. Sebab itu ada hadis Nabi SAW disebut bahawa saya rujuk ni. La yu'zina, la yu'ziyanna birihi thum. Janganlah dia menyakiti kami dengan bau bawang tersebut. Rupanya yang makruh adalah raihah kariha, bau yang tidak menyenangkan, bau yang mengganggu. Itu jangan mengganggu orang ataupun jangan menyakiti kami dengan bau bawang tersebut. Okey. Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini, para ulama mengkiaskan ke atas hadis ini juga terhadap tempat-tempat solat yang lain, seperti masjid, musalla, hari raya, solat jenazah dan seumpamanya, daripada tempat-tempat orang ramai berkumpul bagi ibadah. Demikian juga tempat-tempat berkumpul untuk majlis ilmu, zikir, kenduri kahwin dan sebagainya. Namun tidak terkait pada pasar-pasar dan seumpamanya. Jadi fiqh dan faedah yang boleh diambil daripada hadis ini adalah dilarang bagi seorang memakan makanan yang berbau busuk untuk menghadirkan diri ke masjid bagi solat berjamaah. Ini kerana
solat berjamaah bukan semata-mata melibatkan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tetapi dalam masa yang sama juga melibatkan hubungan dengan manusia yang lain. Sebab itu kalau kita bincang tentang Allahumma salli ala Muhammad, kenapa rupanya selain daripada Islam tu agama kebersihan, kita dituntut untuk menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sehingga tahap itu maksudnya bau badan. Jadi bau kalau thum ni bau bawang putih, bawang merah ni semuanya kerana dia menghasilkan bau yang busuk. Itu dia terkait juga dengan pakaian kita, bau badan kita, bau badan kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, Islam menjaga hubungan dengan manusia. Itu yang perlu kita ambil kira. Jadi dari sudut berwangi-wangian ni, kenapa baginda Rasulullah dah wangi tapi baginda tetap berwangi-wangian? Satu, memberi isyarat pada kita untuk menjaga pergaulan sesama manusia ni. Kita kena jaga hubungan kita dengan manusia. Jangan kita menyakiti orang lain dengan bau badan kita yang busuk tu. Bau badan kita yang busuk. Selain pada kita dapat manfaat dari sudut psikologi tadi kan, rupanya dia meningkatkan Allahumma salli ala Muhammad, meningkatkan tahap keyakinan seseorang, meningkatkan tahap keyakinan seseorang. Sebab itu kalau kita bincang 7 tempat ini, yang pertama sekali adalah nak menggambarkan Islam itu adalah agama kebersihan. Yang kedua, nak jaga hubungan dengan manusia, kan? Yang ketiga, jangan menyakiti orang dengan bau yang busuk. Kita boleh iktibarkan juga dengan minta maaf kalau yang di luar sana yang yang terganggu ataupun dengan statement ini, bagi orang yang menghisap rokok dan sebagainya, kan, menghisap rokok dan sebagainya, makruh kalau kita bincang, dia mengganggu sebenarnya. Jangan menyakiti, maksudnya jangan ganggu orang dengan bau yang ya, sebab ada orang yang tak suka bau rokok. Ya, ada orang tak suka bau rokok. Kadang-kadang yang sekarang ni rokok moden pula vape, ya. Asapnya berkepul-kepul kan. Sebab itu kalau vape ni tak berkepul-kepul asap ni, dia orang tak rasa seronok. Kadang-kadang dia hembus tu pada orang yang ni, walaupun dia kata ni bau wangi lah, dia ada perasa vanila lah, perasa apa, bila dia campur dengan dia akan menghasilkan. Ada orang yang tak suka bau yang terhasil daripada bau yang rasa wangi, tetapi pada orang bau busuk. Jadi itu kena jaga juga. Jadi bagi mereka yang merokok, kalau ingin mendatangi solat, maka jagalah kebersihan dari sudut mulutnya, kan. Bukan saja sudut mulutnya, dari sudut pakaiannya, umpamanya itu. Sebab Islam tu agama kebersihan, dan Islam adalah agama yang menjaga hubungan dengan manusia. Itu yang kita nak bincang tentang tu, Yati. Sebab rokok pun bau dia lekat, Ustaz. Lekat dekat tangan, dekat baju dan sebagainya, kan. Ni satu juga, ibu-ibu juga ni, Ustaz. Sebab sekarang ni kan bulan puasa, kan. Dia rajin masak, Ustaz. Petang-petang tu masak beria, Ustaz. Bau bawang pun lekat kat badan, Ustaz. Lepas tu sembahyang maghrib. Allah. Betul. Terima kasih banyak lagi soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ni, Ustaz. Kejap kita akan lahirkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat. Untuk rakan-rakan yang ada soalan, boleh ajukan di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita berhenti rehat seketika, sekali lagi kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadia. Sahabat pendengar, Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra
Islam and Pandemics. Lessons from COVID-19 is the new book published by IKIM. The book in general concerns COVID-19, a lethal respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Its chapters attempt to periksa tubuh badan mereka, paras antibody mereka sudah menurun. Jadi maknanya walaupun kita sembuh, tapi jika kita by the pandemic. Get your copy right now for just RM20 at ikimniaga.my or call 03-6204-6388 or 389. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari masih setia bersama kita. Alhamdulillah hari ini cerita tentang penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fokus tentang wangi-wangian. Dan alhamdulillah banyak soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz yang kata orang tu memang nak betul-betul mengamalkan sunnah tapi kadang-kadang takut tersilap langkah Ustaz kan. Kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, kalau kita boleh raikan, kata bagaimana Ustaz dengan rakan kita Parsimin Marsan di YouTube channel IKIM. Kata bagaimana dengan bau durian? Sama tak ada wangi ataupun busuk Ustaz? Kadang-kadang ada orang suka bau durian, ada orang tak suka Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Dalam masalah bau durian ni, ya, kita kena tahu juga orang sekeliling kita. Jangan kita dengki pula kan. Dengan Allah SWT. Dengan dia tak suka durian tapi kita lepas makan kita Allah SWT kita embuskan dia dan sebagainya, atau dikira mengganggu lah, hukumnya berdosa juga lah kan, sebab mengganggu orang lain. Okey. Tapi bukanlah durian itu sebenarnya gini. Bawang putih, bawang merah ini, petai seumpamanya yang mengeluarkan bau yang kuat, jering ke apa sebenarnya, bukan bawangnya yang makruh, bukan petainya yang makruh, bukan duriannya yang makruh, tetapi raihah kariha, bau yang tidak menyenangkan itu yang makruh. Jadi kita kena faham tentang tu. Maksudnya bukan makan petai ni hukum makruh. Tak, petai baik untuk kesihatan. Bagi yang diabetes memang baik untuk kesihatan kan, petai ni. Tetapi bau yang busuk yang terhasil daripada makan itu yang makruh kalau dia datang ke tempat ramai orang. Kalau dia duduk seorang-seorang makan 10 papan petai pun tak ada masalah. Kalau dia seorang, sebab dia raihah kariha, dia bau yang tidak menyenangkan itu, yang mengganggu orang lain, itu hukumnya makruh, bukan kerana bawangnya, bukan kerana ni. Jadi saya terbaca tadi daripada Sarbiah Abu Bakar, dia kata ada petua elak bau bawang putih ni. Dia kata selepas makan kata kunyah beras. Kumu-kumu dan beras. Kumu-kumu dan buang, dia kata insya-Allah tak berbau. Wow, petua Melayu kita. Jadi boleh kita amalkan tentang tu. Okey. Jadi sebenarnya yang makruh adalah raihah kariha, bau yang tidak menyenangkan tu yang makruh, bukan materialnya yang makruh. Tentang insya-Allah insya-Allah. Seterusnya Ustaz, daripada rakan kita di WhatsApp IKIM Izam, kata kita menolak minyak atar atau minyak wangi yang baunya sehingga boleh sampai pening kepala. Adakah kita dikira tak suka akan bau syurga Ustaz? Tak, okey. Kita kena faham, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wangian ini adalah sesuatu yang keluar daripada syurga. Okey, itu satu. Wangian bukan minyak wangi atar terkeluar daripada syurga, kena tahu. Bukan minyak wangi atar terkeluar dari syurga, bukan bau contohnya minyak wangi kayu gaharu itu keluar daripada syurga, bukan. Dia wangian tu, bau wangi tu yang keluar daripada syurga. Bukan kalau kita tolak minyak wangi tu sebab kuat, bukanlah kita menolak syurga, tetapi bau wangi tu yang keluar daripada syurga. Kita kena faham tentang tu. Bukannya jenis dia Ustaz. Bukannya jenis-jenis dia, tapi wangi. Bukan jenis-jenisnya. Itu adalah bau. Wangian itu keluar daripada syurga.